Pembukaan kita pada hari ini di antara pasukan Orange Esport menentang pasukan Red Esport. Kali ini Orange yang akan melakukan banning terlebih dahulu. Nampaknya Uranus telah pun dikeluarkan oleh pasukan berwarna jingga ini. Dan sekarang ni kita kembali kepada pasukan Red Esport. Red, merah, dua-dua ada. Macam mana aku nak buat? Tapi tak apa. Red Esport sebagai second pick ataupun second band dekat sini, mereka sebenarnya tidak mahu melepaskan hero-hero yang agak kuat buat masa kini seperti Matilda dan juga Paquito. Tetapi mereka juga perlu mengambil kira di mana Orange Esport selesa menggunakan meta support juga seperti Rafa dan juga Angela. Jadi mungkin itu antara hero yang perlu dikeluarkan, dan nampaknya satu hero support telah pun dikeluarkan oleh Red Esport, iaitu Digi. Yep, Digi boleh katakan, sebab Digi sekarang ni kita tak tahu sama ada nak main meta Digi fit ataupun memang meta support. Digi as a support. Jadi kita, sebab benda ni boleh merubah kita punya jenis rotasi. Kita nak dari segi itu punya pemilihan hero. Jadi better kita ban. Ya, bukan saja daripada segi rotasi gameplay, tetapi daripada segi drafting juga. Kita tak tahu kalau kita nak berhadapan dengan Digi feeding meta, ada certain cara ataupun certain hero yang perlu kita ambil. Tetapi kalau ia hanyalah di mana Digi support sahaja, juga ada menukarkan cara untuk memilih hero di dalam drafting. Dan sekarang ini untuk pasukan Orange Sport, mereka yang telah pun mengeluarkan Angela dekat sini. Ya, mungkin kita akan menjagakan Rafaela akan dikeluarkan oleh pasukan Red Esport. Kalau kita dapat lihat sekarang ni meta support ni boleh katakan sangat-sangat menjadi senang je kita nak combo dengan mana-mana hero. Especially kalau kita ada Angela dan kita ada juga Rafaela. Sebab dua hero yang boleh dikatakan boleh mengeluarkan healing, boleh mengeluarkan slow effect kepada opponent. Boleh dikatakan menjadi satu kelebihan yang cukup-cukup tinggi untuk mana-mana pasukan yang memiliki kedua-dua hero ini. Jadi pasukan Orange telah pun mengeluarkan Angela. Saya merasakan pasukan Red akan mengeluarkan Rafaela. Dan seperti yang kita jangka, Karakur sebab awak dah tak ada rambut, Karakur Rafaela telah pun dikeluarkan. Ya, kerana kita banyak hero huruf R keluar. Banyak. Kerana kita tahu dengan meta support sekarang ni sangat-sangat efektif. Dan kau kena tahu kenapa dia efektif. Sama seperti bagaimana pasangan suami isteri di dalam dunia ini. Di setiap belakang lelaki yang hebat, ada isteri yang hebat. Jadi itulah support. Isteri adalah support kepada core maker, jungler, dan jungler adalah suami di dalam relationship di dalam Mobile Legends Bang ini. Bagus, sebab saya sekarang tengok orang main double support. Adakah memerlukan double isteri? Kuota. Alright. Double support. Okey, dan kita lihat sekarang pasukan Orange Esport telah pun mengambil keputusan untuk mengeluarkan Johid selaku hero ketiga untuk yang tidak dibenarkan bermain di dalam Land of Dawn. Dan kita lihat sekarang ni pasukan Red Esport pula. Kita tahu banning sekarang apa yang dilakukan oleh kedua-dua pasukan boleh dikatakan masih lagi normal, standard. Tak ada yang macam tiba-tiba kita ban Faramis, jom, tak ada. Tak ada kita melihat dari mana mereka ban keluar Alucard ke atau ban keluar Fanny. Jadi masih lagi standard, selaras dengan meta buat masa kini. Dan sekarang ini last ban untuk pasukan Red Esport, tidak mengherankan Matilda terus saja dikeluarkan. Ini bermaksud Red Esport di mana mereka yakin untuk menghadapi hero seperti Paquito, dan Paquito terus saja diambil oleh pasukan Orange Esport. Ya, dan pasukan Red boleh saja mengawal masuk Benedetta sebab kita tahu sebab kita banyak hero yang boleh katakan sangat-sangat relevan dekat meta pada kali ini. Jadi apabila kita keluar satu hero ni, masih lagi option kita mempunyai peluang. Dan hero-hero seperti Paquito, Benedetta, even Alice pun sebenarnya antara hero yang sering saja dibawa masuk kalau nak gunakan selaku offlaner. Tetapi apa yang diberi masuk oleh pasukan Red Esport, mereka mengambil keputusan untuk masuk Granger dan juga Pupa dan Pupol. Pupol dan Kupa. Saya suka baca daripada kanan. Okey, boleh. Pupol dan Kupa. Di mana Pupol dan Kupa ini boleh dikatakan counter kepada Paquito, di mana harassment atau poking boleh dilakukan daripada jarak jauh. Kerana kita tahu kalau nak menghadapi Paquito, sekurang-kurangnya kita mesti mempunyai jarak yang jauh. Jika tidak, akan terkena knockout strike. Jadi satu pilihan yang baik daripada pasukan Red Esport. Yep, sementara pasukan Orange Esport mereka membalas dengan memasukkan Alice bersama-sama dengan Roger. Alice sebenarnya saya cakap antara hero favourite. Walaupun saya tak erti guna Alice, tapi saya suka tengok Alice kat dalam game sebab blood odd dia sangat-sangat menakjubkan. Ya, dan awak tak reti tak apa, asalkan pro player reti. Okey. Dan kita melihat di mana Roger dan juga Genji dibawa masuk. Buat masuk ini, dua jungler ini sangat-sangat popular. Ini disebabkan mereka mempunyai power spike di fasa awal game lebih cepat lagi berbanding dengan jungler yang lain. Dan sekarang ini kita kembali kepada pasukan Red Esport dengan pick yang ketiga, iaitu Harit. Dan ini mungkin menunjukkan di mana Granger sebagai jungler mereka, Harit sebagai side laner dekat sini.
Ya, kita dapat lihat mereka seperti tertawa riang. Saya tak tahu sama ada sebab dah masuk Ramadan ke-11 ataupun mereka dah mengambil Haris. Sebab kita tahu Aaron boleh dikatakan antara pengguna Haris yang cukup-cukup familiar, cukup-cukup selesa menggunakan hero Magic ini. Masih lagi kita tertanya kenapa mereka gelak, tapi tak apa, sekejap lagi mungkin kita boleh tanya. Ya, mungkin. Tapi sekarang ini kita akan fokus untuk hero keempat yang akan dikeluarkan oleh pasukan Red Esports. Mereka telah mengeluarkan Iggy, Rafaela dan juga Matilda. Dan sekarang kita akan lihat apakah pilihan Ash untuk mengeluarkan hero seterusnya, dan telah pun mengunci Kaja, satu lagi hero yang sedang meningkat naik di dalam meta. Ya, kerana kita tahu Hajar juga sebenarnya di dalam kumpulan support sebenarnya. Dan sekarang ini adalah meta support, jadi termasuk sekali dengan Kajar. Dan Dah 3 dah sekarang. Tadi 2, sekarang 3. Dan Kaja juga akan bolehkan pasukan itu untuk melakukan pick off dengan mudah. Berbeza sekarang ni ataupun sebelum ini mereka memberikan fokus kepada Chow, kepada Johead sahaja untuk melakukan pick off. Tetapi kita tak boleh nak melupakan dengan Kaja, dengan Divine Judgment tak dapat nak dielakkan dengan Purify. Sebenarnya adalah confirm lockdown, confirm pick off yang boleh dilakukan. Jadi satu hero yang melakukan sebenarnya adalah Kaja, dan jawapan yang sangat bijak dilakukan oleh Red Esports di sini apabila Red Esports masih lagi belum mempunyai tank, belum mempunyai support. Yep, tapi pasukan Orange Sport telah pun mengeluarkan satu lagi hero Magic yang boleh bermain di bahagian silent sebenarnya, iaitu Lunox. Dan bagi pendapat awak Karakuri, pengeluaran Lunox daripada pasukan Orange Esport di banning phase yang kedua, adakah ini satu yang telah pun dijangka? Sebenarnya ya, kerana kita dah pun melihat di mana Pakito hero yang kebal, Elite hero yang kebal, dan counter kepada hero yang kebal adalah Lunox, dan memang sepatutnya dikeluarkan oleh pasukan Orange Esport. Manakala kita kembali kepada pasukan Red Esport untuk ban yang terakhir, iaitu S-Test. Satu lagi support telah pun dikeluarkan. Kena reject. Empat cukup kota. Tapi yes, kita dapat lihat sebenarnya kalau kita lihat MPL di negara lain, Estes antara hero yang patut wajib harus makro di ban. Wajib lepas tu makro. Dan kalau tak ban, makro lah. Okay. Jadi memang antara hero support yang so far kita tak pernah tengok lagi. Jadi kemungkinan pasukan Red dia takut. Pasukan Orange mungkin akan mengeluarkan satu lagi meta yang mereka langsung tak jangka. Sebab minggu lepas mereka tahu masuk Alucard, dan mungkin sekiranya dibiarkan Estes ni berleluasa, satu lagi hero support yang pada hemat saya kita dapat lihat Angela dan juga Rafaela, Digi dan juga Matilda dikeluarkan di fasa ban yang pertama. Jadi sekiranya tidak dikeluarkan satu lagi hero support di fasa yang kedua, itu mungkin akan mengambil satu risiko yang besar kepada pasukan Red Esports yang terus saja membawa masuk Baxia ke dalam perlawanan ini. Dan yang menarik bagi saya dekat sini, Sid, adalah di mana Orange Esports dengan ban terakhir mereka adalah Yuzong. Di mana kebiasaannya Yuzong digunakan untuk pergi kepada bahagian backline, untuk seorang yang lembut. Tetapi buat masa kini Orange Esports masih lagi belum menunjukkan hero tersebut. Di mana Roger kebal boleh pergi kepada bahagian depan, bukanlah bahagian backline. Begitu juga Pakito dan juga Alice menunjukkan siapakah hero yang mereka nak bawa, dan nampaknya jawapannya adalah Vale dekat sini bersama dengan Wow. Xbox. Okay, minggu lepas first Alucard. Minggu ni first Xbox. Sangat-sangat menarik, tetapi Xbox kita tahu dia adalah salah satu fighter yang boleh menjadi high ground untuk pasukan tersebut. Boleh clearkan minion wave, boleh membantu mengambil objektif dengan begitu mudah dengan adanya Last Insanity. Tetapi kita melihat counter kepada Xbox adalah serangan jarak jauh. Dan kita lihat kepada pasukan Red Esports, keempat-empat ahli mereka adalah jarak jauh. Popok Kupa, Harit, Granger dan juga Chang'e. Cuma Baxia saja yang berada di bahagian hadapan. Jadi sikit merisaukan kepada pasukan Red Esports. Adakah Xbox mereka akan memberikan impact yang besar ataupun tidak untuk match yang pertama ini? Ya, persoalan ni Xbox akan bermain sebagai role apa? Sebab kita tak pasti sama ada mungkin akan berfungsi sepenuhnya sebagai tank ataupun akan diberikan sedikit damage. Sebab kita tahu dia punya last sanity kalau sebab dia lebih kepada AoE. Jadi kalau ada item damage yang lebih banyak, mungkin kalau guna magic, even kalau glowing one pun akan berikan damage yang lebih banyak. Tetapi kita akan terus masuk ke dalam Lane of Dawn untuk melihat perlawanan pertama pada hari ini di antara pasukan Orange Esports yang akan bermain di bahagian biru menentang pasukan Red Esports yang akan bermain di bahagian merah. Huja seperti biasa akan mengetuai serangan daripada bahagian tengah. Ya, dan nampaknya
Esport ini akan ditugaskan sebagai tank, tetapi seperti yang kita bincangkan, dengan banyak hero jarak jauh daripada pasukan Red Esport, dengan mudah saja piaga armor dipecahkan dan Kuja mungkin dalam masalah dekat sini, nyawa yang agak rendah. Dan inilah kenapa saya bersoal, adakah Esport ini akan memberikan impact yang besar ataupun tidak? Yap, tapi persoalannya kalau kita lihat sekarang ni Pakuito yang menggunakan emblem. Faham. Oh, kita lihat Mam cuba untuk mendapatkan Blood, berjaya untuk mendapatkan Mal, tetapi Haru berjaya untuk mendapatkan Mali untuk mendapatkan satu sama, tetapi pasukan Red terus saja berjaya untuk mengganas, berjaya untuk mendapatkan kill mereka yang kedua apabila berjaya menumpaskan Kuja di bahagian tengah. Dua berbalas satu, permulaan yang sangat bagus untuk pasukan Red Esport, tetapi kill sebentar tadi telah pun diberikan kepada jungler Orange Esport iaitu Mal, manakala kematian Red Esport adalah Mal, dan di bahagian bottom lane hampir-hampir dijatuhkan oleh Harry yang menggunakan Baxia dengan begitu mudah sebentar tadi. Ya, kita lihat sekarang ni bagaimana pasukan Red Esport sentiasa berada di bahagian border pasukan Orange Esport, cuba memastikan pemain-pemain pasukan Orange tidak akan lebih daripada kawasan mereka dan cuba untuk melakukan serangan ataupun kemungkinan mencuri seperti yang telah dilakukan oleh Mal, tetapi Mam nampaknya cuba untuk mencuri, namun apa yang berlaku sekarang, serangan demi serangan yang lakukan, berjaya untuk memberikan kill tersebut kepada Mal, berjaya untuk menjatuhkan Mam sebentar tadi. Mali sekarang ni sedang dikejar. Oh, Neo berjaya untuk mendapatkan kill pembalasan. Namun begitu kita lihat bagaimana serangan demi serangan yang dilakukan oleh pasukan Red Esport berada di bahagian tengah, dan mereka kemungkinan Karakuri akan memulakan serangan terhadap Turtle kerana bagaimana mereka berjaya untuk mendominasi, memberikan kelebihan untuk mendapatkan Turtle pertama, dan juga mereka berjaya untuk mendominasi dari segi kill. Ya, dan sebentar tadi kita melihat M telah pun tiba cuba untuk mengganggu pengambilan Turtle, tapi sedikit terlewat, dan sekarang M mungkin terperangkap, terpaksa menggunakan flicker untuk menyelamatkan diri. Dan itu shower juga telah pun dibuka oleh Ash, mungkin akan mendapatkan Mali, berjaya mendapatkan kill tersebut, tetapi diberikan kepada Harry. Mam sekarang ni menghadapi sedikit masalah berhadapan dengan Harry yang sangat-sangat kebal. Kita dapat lihat sekarang ni agak sukar untuk pemain-pemain pasukan Orange untuk melakukan farming kerana setiap minit, setiap saat mereka sering saja di-harass oleh pemain-pemain pasukan Red Esport. Mereka tahu kita kena jaga apa yang bakal dilakukan oleh pasukan Orange. Ya, dan kita telah pun melihat bagaimana pasukan Red Esport dengan jarak yang jauh mudah saja memberikan harassment kepada pasukan Orange Esport. Kerana Orange Esport ada 4 ahli hero yang berjarak dekat, hanya satu saja jarak jauh, iaitu Mali sebentar tadi yang menggunakan Valet. Dan ini menyebabkan daripada segi drafting seperti melihat Red Esport mempunyai kelebihan, dan jungler Orange Esport Mam bermain dengan terlebih agresif sebentar tadi sehingga memberikan kematian yang mudah kepada pasukan Red Esport. Ya, agresif itu bagus untuk seorang jungler, tetapi janganlah terlebih agresif sehingga memakan diri dan juga memberikan kill percuma kepada musuh. Yep, itu yang dilakukan oleh pasukan Red Esport. Mereka tahu sekiranya Mam lebih overextend seperti yang dilakukan sekarang. Mereka cuba untuk menjatuhkan Mam, tetapi Aaron berjaya mendapatkan Mali menggunakan Zaman Force bersama-sama dengan Chrono Dash. Cuba untuk mendapatkan Neo sekarang. Neo boleh dikatakan agak sedikit keharapan, walaupun boleh dikatakan berfungsi selaku second tank untuk pasukan Orange Esport, tapi masih lagi belum cukup atau belum memadai untuk memberikan bantuan yang sepenuhnya kepada pasukan Orange Esport. Telah pun diserang sekali lagi oleh pasukan Red Esport, masih lagi mampu untuk menjatuhkan pemain ini, tetapi nampaknya berjaya untuk back off dan terus saja recall kembali kepada bahagian base. Dan Neo walaupun menerima damage yang agak tinggi, tetapi telah pun berjaya untuk mempertahankan threat di bahagian top lane sebentar tadi. Tetapi masih lagi ada minion wave di mana Mal boleh saja mendapatkan shield goal di bahagian top lane ini dengan begitu mudah, meningkatkan lagi ekonomi yang telah pun dipegang oleh pasukan Red Esport buat masa kini. Pada minit yang keempat, Red Esport 1000 kehadapan jika nak dibandingkan dengan pasukan musuh, tetapi Ash Mam cuba untuk menjatuhkan Ash, tapi telah pun disedari oleh pemain-pemain pasukan Red. Ash berjaya untuk mendapatkan kujak, walaupun pasukan Orange sebenarnya yang memulakan serangan. Neo berjaya untuk membalas dendam, berjaya untuk menjatuhkan Aaron, tetapi Neo nyawa yang sangat-sangat rendah, masih lagi cuba untuk mencari Haru. Im sekarang ni menggunakan Blood Odd, cuba untuk melakukan serangan daripada arah belakang, tetapi ada beberapa pemain daripada pasukan Orange dan juga pasukan Red berada di bahagian Turtle. Mam berjaya untuk menjatuhkan Harry, tetapi Turtle berjaya dimiliki oleh pasukan Red Esport setelah kehilangan Harry. Satu perlawanan yang boleh dikatakan cukup menarik oleh kedua pasukan. Ya, walaupun Red Esport mempunyai kelebihan daripada segi hero, tetapi Orange Esport zoning yang begitu cantik sebenarnya memberikan kelebihan. Tetapi kita melihat Mal dengan begitu licik berjaya mencolek Turtle di hadapan Mam sebentar tadi, dan tak dilupakan di mana M berjaya juga mendapatkan kill ke atas Haru di bahagian top lane. Pada minit yang kelima, 5 kill untuk pasukan Red Esport, 6 kill untuk pasukan Red
Esports satu pertarungan yang sengit untuk round yang pertama ini. Ya, berada kita dapat lihat sekarang ni pasukan Red Esports cuba untuk mengawal situasi, cuba untuk melakukan sedikit serangan yang boleh dikatakan memberi impak yang besar kepada pasukan Red Esports melalui pelbagai lane. Sekarang ni kalau kita dapat lihat agak sedikit berat di bahagian bawah. Sekarang zaman pos telah pun dibuka oleh Aaron, cuba untuk mendapatkan ni. Florida juga telah pun dibuka. Namun kita tiada support yang dilakukan di bahagian tengah. Kujang menggunakan last insanity, cuba untuk mengeluarkan damage, tetapi dia hanya mampu untuk menjatuhkan minion saja. Dan sekarang kita lihat sekarang ni Mam cuba untuk melakukan sesuatu. Kujar sekarang ini telah pun berada di bahagian belakang. Sudah ada immortality, jadi memberikan sedikit ekstra nyawa. Dan nampaknya kedua pasukan tidak akan berhasrat melakukan serangan kerana kita lihat sekarang ni fokus di bahagian atas. Harry hampir berjaya untuk mendapatkan aim, tapi aim seperti sangat-sangat berani. Cuba untuk melakukan harassment, cuba untuk mendapatkan turret pertama pasukan Orange. Namun itu Mam daripada arah belakang cuba untuk mendapatkan Harry. Namun Death Sonata daripada Mal hampir berjaya mendapatkan aim. Adakah Rhapsody sendiri yang berjaya mendapatkan kill tersebut? Tetapi Last Insanity daripada Kuja berjaya mendapatkan Harry. Namun begitu Kuja nyawa sangat-sangat rendah. Namun begitu kita lihat sekarang Ash menggunakan Meteor Shower mampu untuk menghalang serangan ataupun mampu menghalang gerakan yang dilakukan Orange Esports untuk mendapatkan tower pertama mereka di bahagian atas. Serangan tanpa henti oleh pasukan Orange Esports ke bahagian atas sebenarnya masih lagi berjaya dipertahankan oleh pasukan Red Esports. Tetapi di bahagian bottom lane, Neo mungkin dalam masalah dekat sini, nyawa yang agak rendah dan akan recall. Nampaknya akan berjaya menyelamatkan di sini, tetapi mungkin Red Esports akan berjaya menjatuhkan turret di bahagian bottom lane ini. Tetapi kita lihat M telah pun dalam perjalanan untuk melakukan pertahanan di bahagian bottom lane. Turtle yang seterusnya telah pun hidup. Kita melihat Mam dan juga Mali telah pun berada di kawasan tersebut. Tetapi begitu juga dengan Mal dan juga Ash. Ya, benar, kita lihat sekarang ni serangan yang akan dilakukan terhadap telah pun dimulakan oleh pasukan Red Esports melalui Mal. Namun begitu kita lihat Eri cuba untuk melakukan zoning, cuba untuk menghalang serangan daripada pasukan Orange Esports yang boleh katakan telah terlambat kerana turtle tersebut telah pun dimiliki. Tapi menggunakan block out, cuba untuk memberi ruang kepada Mam untuk mendapatkan Harry. Seorang pemain telah pun terjatuh, tetapi kita mungkin akan melihat pemain kedua yang akan jatuh yang telah pun dilakukan oleh Ash telah pun mengeluarkan Meteor Shower. Namun begitu sekarang kita knockout strike telah dilakukan oleh Neo, memberi ruang kepada Mal untuk menjatuhkan diri sendiri. Dan kita dapat lihat sekarang kill demi kill akan dilakukan oleh kedua pasukan. Yang mengalami sedikit masalah, hampir tertewas kerana serangan yang dilakukan oleh pasukan Red Esports. Damage output yang sangat-sangat besar, Karkuri. Ya, dan Mam sekarang ni masuk semula, damage yang sangat tinggi. Rhapsody mengenai Mam dengan nyawa yang agak rendah, masih lagi berada dalam situasi yang selamat kerana adanya penjagaan daripada turret. Tetapi jelas kita melihat hero pasukan Red Esports jauh cepat. Ya, M cuba untuk melarikan diri, tetapi S telah pun tunggu di kawasan yang sepatutnya memberi ruang kepada Mal. Apa yang menarik ni sekarang ni, walaupun kita dapat kelihatan seperti hero lain yang berjaya mendapatkan kill, tapi kill tersebut berjaya diberikan kepada Mal. Dan ini merupakan satu progres yang sangat-sangat baik untuk pasukan Red Esports memberi ruang kepada jungler. Dan kita lihat Kuja sekali lagi menggunakan Last Insanity, tetapi kebanyakan Last Insanity yang digunakan oleh Kuja hanyalah untuk melarikan diri ataupun memberikan sedikit kekebalan kepada pemain-pemain pasukan Orange Esports. Dan kita dapat lihat bagaimana dominasi ataupun bagaimana agresifnya pemain-pemain pasukan Red Esports sekarang ni cuba berhadapan dengan pasukan Orange. Ya, masalah pasukan Red Esports buat masa kini di mana mereka tak boleh nak datang dekat kepada pasukan Red Esports. Manakala masalah bagi pasukan Red Esports di mana Harry sentiasa akan menjadi mangsa mudah bagi pasukan Red Esports kerana hanya dia seorang saja yang berada di bahagian hadapan. Jadi semuanya bergantung kepada corak ataupun cara permainan hero masing-masing untuk memenangkan kemenangan buat masa kini. Tetapi di bahagian top lane, masa menggunakan flicker. Kita dapat lihat bagaimana Chrono Dash yang diberi kepada Rain berjaya memberi ruang kepada Mal untuk mendapatkan kill kelima beliau. Dan apa yang berlaku sekarang ni, pasukan Orange berjaya untuk membalas dengan mendapatkan turret kedua mereka di bahagian bawah. Dan kita lihat sekarang ni mereka semakin lama semakin berada berdekatan dengan Crystal, tetapi Harry cuba untuk berikan bantuan agak sedikit lambat kerana ada 3 orang pemain daripada pasukan Orange Esports berada di bahagian bawah. Mereka sekarang melakukan harassment yang cukup cukup besar, tetapi serangan dari Lord telah berubah. Adakah Kuja berjaya? Kuja berjaya mencuri Lord tersebut walaupun berjaya dibunuh oleh Mal, tetapi itu adalah Last Insanity yang sangat-sangat baik dilakukan oleh Kuja. Ya, kita telah membincang di mana Xbox mudah saja membantu mengambil objektif disebabkan Last Insanity ada true damage dan itu yang membenarkan beliau menculik Lord daripada tangan Red Esports dengan begitu mudah. Dan saya suka apa yang Orange Esports sedang lakukan buat masa kini. Mereka tahu, mereka suka nak memenangi team fight. Jadi fokus mereka diberi
meningkat kepada melakukan split pushing sebentar tadi, di mana Kuja ditugaskan cubaan untuk mencolek objektif pasukan Red Esports. Ya, mereka juga bukan saja berjaya untuk mencuri, mereka juga berjaya untuk mendapatkan tower di bahagian bawah. Tetapi sekarang kita dapat lihat bagaimana Neo tertewas untuk kali yang kedua, berjaya dijatuhkan oleh pemain-pemain pasukan Red Esports. Tapi di bahagian tengah sekarang ni, mereka cuba untuk memberikan tekanan apabila mereka berjaya untuk mendapatkan. Tetapi sebab kerana ini bukan Luminous Lord, jadi boleh katakan agak mudah untuk pemain-pemain pasukan Red Esports menjatuhkan Lord ini. Tapi ini memberi ruang kepada pasukan Orange untuk melakukan speed pushing seperti yang dikatakan oleh Karakuri dan Kilat Ash menggunakan Meteor Shower, cuba untuk memberikan impact yang lebih besar kepada pemain-pemain pasukan Orange Esports. Dan nampaknya menggunakan Blood Odd sekarang ni. Apa yang akan berlaku? Mam berjaya mendapatkan Aaron, tetapi Mam masih lagi cuba demi cubaan yang dilakukan. Mam berjaya mendapatkan namun begitu sekarang ni Mam berjaya di shutdownkan, dan ini mungkin akan memberikan satu kelebihan yang besar kepada pasukan Red Esports untuk melakukan tekanan semula, memenangkan dua pemain daripada pasukan Orange Esports berjaya dijatuhkan sebentar tadi. Ada sedikit sinar harapan untuk pasukan Orange Esports sebentar tadi dengan colek Lord, namun begitu sekarang ni Red Esports masa lagi mendominasi dengan hero yang ada di dalam line-up mereka. Dan sekarang ni mereka akan cuba meneruskan asakan demi asakan kepada pasukan Orange Esports. Pada minit yang ke-11, di mana perbezaan ekonomi tidaklah begitu jauh, Red Esports 35,000 berbalas dengan Orange Esports hanyalah 31,000 buat masa kini. Dan jom kita melihat dari segi item untuk Mam. Jungler pasukan Orange Esports telah pun menyiapkan Wind Talker dan juga Endless Battle, dan mungkin Brute Force Best Plate dalam perjalanan bagi Mal. Manakala untuk Mal telah pun menyiapkan Brute Force Best Plate, Hunter Strike dan juga Endless Battle. Yep, dan kita cari bagaimana serangan terhadap Neo telah pun dimulakan oleh pemain Orange Esports. Mereka berjaya untuk mendapatkan pemain yang boleh katakan sangat-sangat annoying di bahagian hadapan pasukan Orange Esports. Tertewasnya satu tembok utama pasukan Orange Esports memberi ruang kepada pasukan Red Esports untuk mendapatkan turret keempat mereka di bahagian atas. Fokus mereka kemungkinan sekarang ni di bahagian tengah, kerana ada beberapa pemain pasukan Orange Esports cuba untuk melakukan speed pushing seperti yang kita telah bincangkan seperti tadi, kerana itu merupakan salah satu atau kemungkinan satu-satunya cara utama pasukan Orange untuk mendapatkan kemenangan. Ya, kerana kita dah pun melihat dari segi team fight, kemungkinan besar Red Esports yang akan memenangi team fight tersebut. Jadi Orange Esports cuba sedaya upaya untuk memecah belahkan formasi Red Esports dengan melakukan split pushing. Tetapi buat masa kini Red Esports lebih berdisiplin, cubaan untuk menjaga ketiga-tiga lane tidak membenarkan Orange Esports untuk melakukan split pushing dengan begitu mudah. Walaupun ini tetap memberikan masa kepada pasukan Orange Esports membeli masa kepada AIM untuk mendapatkan item yang diperlukan, kerana kita tahu Alice pada fasa late game sangat-sangat kuat. Tetapi kalau kita melihat dari segi hero, sekali lagi beliau telah pun di counter dengan pengambilan paksia. Kita lihat sekarang ni Mal cuba untuk jatuhkan Mali, serangan demi serangan Rhapsody, dan Death Sonata telah pun dibuka. Kujam menggunakan Last Insanity cuba untuk mendapatkan haru, tetapi Aaron menggunakan Chrono Dash bersama-sama dengan Zaman Force memberi ruang kepada pemain-pemain pasukan Red untuk mendapat kill. Tetapi Mam berjaya untuk mendapatkan jungler utama pasukan Red. Ash berjaya membalas, Mali berjaya untuk mendapatkan Aaron. Dua kill berbalas dengan dua, dan kemungkinan kedua pasukan akan back off kerana mereka tidak mahu kehilangan lebih lagi ramai ahli, di mana kita sekarang sudah memasuki fasa late game. Dan saya suka apa yang dilakukan oleh pasukan Orange Esports. Apabila mereka tak dapat nak berhadapan secara terus dengan pasukan Red Esports, mereka cuba melakukan flank. Dan flank tersebut yang membenarkan mereka mendapatkan 2 kit berbalas 1 sebentar tadi. Dan jika perkara ini diulangi sekali lagi oleh pasukan Orange Esports, mungkin mereka boleh memenangi team fight. Tetapi perlu dilakukan dengan begitu baik. Dan untuk pasukan Red Esports, perlu bermain dengan lebih berhati-hati untuk melihat kiri kanan mereka jika ada ahli pasukan Orange Esports yang ingin datang melakukan ambush daripada kiri kanan. Yep, dan mereka juga sekarang ni boleh dikatakan berada dalam satu fasa yang agak selesa untuk pasukan Orange Esports, kerana apa yang dilakukan oleh mereka walaupun di early game nampak seperti tidak menjadi, namun begitu selepas minit ke-10 kebanyakan apa yang dilakukan oleh mereka membuahkan hasil, dan mungkin mereka akan cuba untuk mendapatkan Luminous Slot ini yang telah pun muncul di bahagian bawah. Tetapi kesemua pemain telah pun hidup dan serangan telah pun dimulakan oleh Neo. Sekarang ni Chrono Dash telah pun dibuka bersama dengan Zaman Force, tapi era agak sedikit lambat. Mal berjaya untuk mendapatkan aim dan kill yang Kujam menggunakan Last nanti. Mal berjaya mendapatkan Neo. Kuja sekarang menghadapi sedikit masalah kerana berada di bahagian tengah. Ash telah pun menggunakan Meteor Shower, berjaya untuk mendapatkan Kuja, dan Mali sekarang menghadapi sedikit masalah, cuba untuk lakukan serangan, dan mereka berjaya untuk mendapatkan 4 orang pemain. Wipe
out sekarang ini telah pun dicari oleh pasukan Red Sport, tetapi nampaknya Lord yang telah pun muncul di bahagian bawah menjadi fokus utama, top priority kepada pasukan Red Sport kerana ini kemungkinan akan menjadi kunci kemenangan kepada pasukan yang berwarna merah ini. Ya, dan di mana buat masa kini hanya Mam saja yang masih lagi hidup, semestinya tidak mampu untuk melakukan pencolekan Lord sekali lagi dengan ketiadaan Kuja dekat sini. Dan di mana pasukan Orange Sport perlu bersedia untuk melakukan pertahanan dengan adanya push bantuan bersama dengan Luminous Lord milik pasukan Red Esport. Dan perlu diingatkan, kebanyakan ahli pasukan Red Esport adalah jarak jauh, di mana mudah saja mereka nak melakukan push dekat sini. Bagaimanakah Orange Sport untuk melakukan pertahanan, kita kena tunggu dan juga lihat sebentar saja lagi. Jom kita melihat item untuk Ash. Support untuk pasukan Red Esport telah pun menyiapkan Holy Crystal, Glowing One, Ice Queen One dan juga Divine Glyph. Aku ingat Divine Judgment tadi, tak tahu kenapa. itu gajah. Tapi kalau kita lihat sekarang ni, kalau segi itemization seperti yang dikatakan oleh Awak Kakuri, boleh katakan item yang normal. Tapi sekarang ni soalannya untuk pasukan Orange, bagaimana mereka akan menghalang serangan daripada pasukan Red Esport? Mereka telah pun kehilangan 4 buah tower. Tapi dan mereka telah pun kehilangan satu lagi tower. Dan serangan yang dilakukan oleh Luminous Lord terhadap tower di bahagian tengah mungkin akan menjadikan tower kelima ataupun tower ke-6 sebenarnya untuk pasukan Red Esport. Mereka cuba untuk memberi bantuan sekarang di bahagian tengah, tetapi nampaknya pasukan daripada Orange berjaya untuk menghalang Kuja. Berikan last sanity, nampaknya damage yang dikeluarkan oleh Biam berikan agak besar, tapi Harry berjaya untuk mendapatkan kembali. Ash berjaya mendapatkan seorang lagi pemain daripada pasukan Orange. Dan 3 kill yang telah dilakukan oleh pasukan Red Sport. Namun apa yang dilakukan oleh pasukan Red berjaya untuk mendapatkan seorang pemain dan kemungkinan wipe up. Triple kill diberikan kepada Ash. Dan ini kemungkinan pengakhiran kepada pasukan Orange Sport kerana pasukan Red bermain dengan cukup baik dan memberi kemenangan pertama kepada pasukan Red untuk mendahului dengan 1 berbalas kosong. Berjaya mendapatkan wipe out. Semestinya tiada lagi cara untuk pasukan Orange Sport melakukan pertahanan. Jadi semestinya menjadi satu kemenangan yang mudah untuk pasukan Red Esport di round yang pertama.